Okey, kita sambung contoh D. Contoh D. Susunannya ialah 81, 27, 9 dan 3. Okey, langkah pertama, kenal pasti. Adakah ini susunan dengan tertib menaik atau susunan dengan tertib menurun? Kita tengok nombor-nombor ni daripada nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Maknanya ini adalah susunan dalam tertib menurun. Okey, tertib menurun. Baik. Kalau tertib menurun melibatkan dua saja operasi, iaitu sama ada operasi tolak ataupun operasi bahagi. Okey, mari kita cuba dulu dengan operasi tolak. 81. Kamu tolak dengan 27. Okey, 27 kamu tolak dengan 91. Okey, 81 tolak 27 kamu akan dapat, maksudnya kita tolak 54 lah dekat sini. Okey, 27 tolak 9 tolak 18. Okey, 9 tolak 3 kamu dapat tolak 6. Baik, sekarang kamu tengok negatif 54, negatif 18, negatif 6. Adakah nombor-nombor ini sama? Maknanya kita kata pola dia sekata. Tidak. Maksudnya bukanlah operasi tolak. Maksudnya tertib menurun ini melibatkan pola bahagi. Okey, baik, bahagi. Kalau bahagi, maksudnya 81 kamu bahagi 27. Terus tekan kalkulator, bahagi 27. Kamu dapat 3 kat sini. Bahagi 3. 27 kamu bahagi dengan 9, kamu dapat bahagi 3. 9 bahagi 3 kamu dapat bahagi 3. Okay, sekarang kita tengok dia punya nombor semua, nombor polanya semua adalah nombor yang sama. Jadi terbuktilah pola ini melibatkan operasi bahagi. Apa kesimpulan kita boleh tulis kat sini? Maka polanya ialah membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Ni. Maksudnya nombor sebelumnya 81 bahagi 3 dapat 27. Nombor sebelumnya 27 bahagi 3 dapat 9. Tu maksud ayat ni. Senang kan? Okay, kita tengok contoh E. Contoh E. Apakah susunan nombornya? 1, 3/2, 2, 5/2. Baik, apa masalah pelajar kat sini selalu? Pelajar sangat takut dengan nombor pecahan. Sama ada operasi tambah ke operasi tolak, darab atau bahagi, mereka sangat takut dengan nombor pecahan. Bila nampak je nombor pecahan dah tak boleh buat dah. Okey, kamu dah belajar sebelum ni, daripada nombor bulat kita boleh tukar kepada pecahan ataupun sebaliknya daripada pecahan kepada nombor bulat. Jadi kat sini untuk kita tentukan polanya, sama ada dia adalah susunan menaik atau susunan menurun, kita kena jadikan nombor pecahan ini adalah pecahan yang setara. Ingat lagi tak? Ni pelajaran sekolah rendah dah belajar ni, pecahan setara. Macam nak tahu pecahan setara? Ni dia punya bawah ni, kita kena samakan. Kalau ini 1, kalau saya nak jadikan nombor pecahan, sebenarnya ialah bersamaan dengan 2/2. Okey, susun balik 3/2. Nombor bulat 2, kalau saya nak jadikan pecahan ialah 1, 2/2. Betul tak ni? 2/2, 2 bagi 2 1 kan? 1 2/2 ialah 1 nombor bulat, 2/2 ialah 1, 1 tambah 1. Kan 2 kali 1 2. Okey, tambah ni. Okey, 1 2/2 bersamaan
2 lah. Siapa tak faham ni? Macam mana kamu jadikan ni? Ini pecahan nombor bercampur. Macam mana nak jadikan pecahan tak wajar? Tahu kan? Bawah darab nombor bulat tambah atas kan. Jadi 2 kali 1 2 tambah 2 4. 4/2. Bukankah 4/2 sama dengan 2? Okey, ni pelajaran sekolah rendah Jadi 5/2. Tengok semua dah sama. Ini ialah 1/2 tadi sama dengan 4/2. Jadi kalau cikgu susun semua dalam bentuk tak nak ada nombor bercampur, ialah 2/2, 3/2, 4/2, 5/2. Okey, untuk nombor pecahan, macam mana kita nak susun, nak tentukan dia adalah tertib menaik atau tertib menurun? Senang je. Dia punya pengangka bawah ni kan, tengok semua dah setara, dah sama, 2 2 2. Okey, kalau bawah dia dah sama, baru tengok penyebut di atas. 2 3 4 5. So nampak tak kat sini? Susunannya adalah susunan tertib menaik. Okey, susunan tertib menaik ni. 2 pergi 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Susunan tertib menaik. Okey, jadi bila dah tahu tertib menaik, kalau tertib menaik, apa operasinya? Sama ada tambah ataupun darab kan? Tambah ataupun operasi darab. Okey, kita mula dulu tambah. Tengok sini. 3 tolak 2. Maksudnya kamu ataupun 2 nak pergi 3, kamu tambah dengan 1/2. 3 nak pergi 4, tambah 1 kan? Tapi sebab ini pecahan dia per berapa? Per 2. 4 pergi 5, tambah berapa? Tambah 1. Sebab pecahan bawahnya ada per 2. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan kat sini. Apa polanya? Polanya ialah menambah. Tambah berapa? 1/2. Pada siapa? Pada nombor sebelumnya. Okey, senang kan? Cuma kat sini kesilapan pelajar selalu bila nombor pecahan, pertama sekali pelajar tidak jadikan dia pecahan setara. Okey, jadi macam mana nak jadikan dia pecahan setara? Dia punya pengangka bawah ni kamu kena samakan nombor. Okey, lupa macam mana nak jadikan pecahan setara, kena rujuk baliklah buku sekolah rendah dulu. Baik, soalan F. Contoh F. Okey, contoh F. Negatif 2, 3. Oh, ini nombor perpuluhan. Kali ini melibatkan nombor perpuluhan. Negatif 2/3, negatif 2/6, negatif 2/9, negatif 3/2 dan seterusnya. Okey, sama juga kelas. Ni semua ada kaitan dengan garis nombor. Tengok langkah pertama, mesti tengok susunan nombor tu, tertib menaik atau tertib menurun. Tengok ni, 2.3, 2.6, 2.9, negatif 3.2. Pelajar selalu susah hatilah kalau nombor negatif. Tak apa, kalau lupa tengok balik, kita buat balik garis nombor. Ingat tak tingkatan 1 punya pelajaran? Okey, kalau nombor negatif, semua nombor di sebelah kiri kosong. Ni kiri kosong, ni kiri kosong. Semua nombor di sebelah kiri kosong adalah tempat untuk siapa? Tempat untuk integer negatif. Integer negatif.
Okey, nombor-nombor di sebelah kanan kosong. Ini semua tempat integer siapa? Integer positif. Okey, kemudian dari segi nilai pula, nombor negatif semakin jauh kedudukan dia daripada kosong, nilainya semakin kecil. Maknanya kalau nombor dia besar, contohlah negatif 10 dengan negatif 1. 10 ni memanglah besar, tapi bila ada tanda negatif, nilai dia akan jadi lebih kecil daripada negatif 1. Kenapa? Negatif 10 ni duduk jauh daripada kosong. Dia beza dengan nombor positif. Nombor positif ni ke kanan kosong kan, dia lagi jauh daripada kosong, lagi besar nilai dia. Okey. Baik, kita susun balik nombor ni tadi, nombor integer negatif. Maknanya negatif 3/2 duduk sini. Negatif 2.9. Negatif 2.3. Negatif 2.6. Kita balik. Negatif 2.6 dulu. Negatif 2.6. Negatif 2.3. Dah nampak dah susunan dia. Ni, ke sana kan. Semakin, tadi cikgu cakap apa? Semakin jauh kedudukan daripada kosong, nilai dia semakin kecil. Jadi ini adalah tertib menurun. Okey. Bila dah tahu dia punya susunan tertib menurun, apa operasi dia tadi cikgu cakap? Sama ada operasi tolak ataupun operasi bahagi. Jadi kelas kita cubalah dulu operasi tolak dulu. Saya tulis balik soalan. Negatif 2.3, negatif 2.6, negatif 2.9, negatif 3.2. Okey, mari kita tengok susunan tertibnya. Tadi dah tertib menurun. Negatif 2.3 nak pergi negatif 2.6. Tolak kan? Kamu tekan kalkulator lah. Jangan bila jaga-jaga sikit bila nombor negatif ni kamu nak tolak, kamu kena tulis tanda negatif tu. Pelajar selalu lupa tanda negatif. Negatif 2.3 kamu tolak. Lepas tu tulis dalam kurungan, negatif 2.6, tutup kurungan. Maknanya kalau kamu tekan kalkulator, kamu buat macam ni. Tulis negatif 2.3, tolak, buka kurungan pada kalkulator kamu, tekan negatif, tekan 2.6, tutup kurungan. Kamu tu dapat jawapan lah. Okey, jawapannya ialah 0.3. Tadi operasi kita apa? Tolak. Jadi sebenarnya daripada negatif 2.3 kamu nak pergi negatif 2.6, kamu kena tolak 0.3. Ni yang ni pula. Cuba test. Tulis macam ni. Tekan negatif, tekan 2.6, tekan tolak, tutup kurung, buka kurungan, tekan tolak, tekan 2.9, tutup kurungan. Kamu akan dapat 0.3 juga. Tadi operasi kita apa? Tolak. Maknanya daripada negatif 2.3 nak pergi negatif 2.6, kamu akan tolak 0.3. Daripada negatif 2.6 nak pergi negatif 2.9 pun kamu akan tolak 0.3. Daripada negatif 2.9 nak pergi negatif 3.2 pun kamu akan tolak 0.3. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh tulis untuk pola?
polanya ialah menolak berapa? 0.3 pada siapa? Pada nombor sebelumnya. Okey? Senang kan? Seterusnya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh 3. Diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27. Dot ni, titik-titik 3 ni maksudnya di antara 27 ni sampai ke 67 ada banyak lagi lah susunan nombor. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi nombor. Nak pola nombor ni, adakah dia pola ganjil? Nyatakan pola dalam bentuk nombor ganjil dengan pola nombor genap. Okey, tulis dulu 7, 12, 17, 22, titik-titik 67. Okey, kat sini langkah pertama macam biasa, kita tentukan dahulu susunan dia apa, tertib dia apa. Ni semua tertib menaik lah. Okey, yang pertama kita dah tahu tertib menaik. Yang kedua, soalan minta apa? Kita nak tentukan pola daripada nombor-nombor yang banyak ni. Macam mana kita nak cari pola nombor genap? Nak tentukan dia adalah pola nombor genap. Senang je kelas. Ingat, apa dia definisi untuk nombor genap? Nombor genap ialah nombor-nombor yang kita boleh bahagikan dengan 2. Kalau boleh bahagi tepat dengan 2, apa maksud boleh bahagi tepat dengan 2? Kalau kita bahagikan tu tak ada baki. Itu maksud nombor boleh dibahagi tepat dengan 2. Nombor-nombor yang boleh dibahagi tepat. Ini perkataan tepat. Tak ada baki bila kita dibagi tepat dengan 2. Ni dalam buku teks ada terangkan. Okey. Kalau macam tu, apa dia pola untuk nombor ganjil? Senang je. Dia mesti berlawanan daripada pola nombor genap. Kalau nombor genap, nombor-nombor yang boleh dibagi tepat dengan 2, maksudnya bila kamu bahagi dengan 2 tak ada baki. Pola nombor ganjil, nombor-nombor yang tak boleh dibagi tepat dengan 2. Okey, contoh nombor tak boleh bagi tepat dengan 2. Kalau kamu bahagikan dapat baki, nombor apa? 1, 3, 5, 7 kan? Ini sekolah rendah dah belajar yang ni. Baik. Okey, tadi kita dah tahu apa dia pola nombor genap dan pola nombor ganjil. Jadi kalau kita dapat soalan macam ni kan tadi, dia nak kenal pasti dan nyatakan pola. Macam mana kita nak buat kelas? Nak nyatakan, nak kenal pasti. Tadi kamu dah belajar cara-cara nak tentukan pola. Tadi cikgu dah beritahu kamu, kita tengok ni tertib menaik. Okey, jadi kamu tengok daripada macam ni, 7, tulis balik 12, 17, 22. Okey, dan seterusnya ni. Yang titik-titik ni kat sini kamu kena penuhkan lah. Apa lagi nombor yang kita nak isi kat sini sampai 67. Dah belajar tadi kan pola. Ini kalau tertib menaik. Bila tertib menaik, operasi apa tadi? Operasi tambah ataupun operasi darab. Kita cuba dulu dengan operasi tambah. Nanti kita tengok. 7 nak pergi 12. Cuba kamu tekanlah kalkulator. Akan dapat, kena buat apa ni? Apa pola dia? Kamu tambah 5. 12 nak pergi 17. Kamu tambah
5. 17 nak pergi 22 pun kamu akan tambah 5. Betul? Jadi polanya kat sini ialah menambah 5 kepada nombor sebelumnya. Bila kita dah dapat pola dia 5, barulah kita boleh lengkapkan yang tempat dot-dot ni, dekat tempat titik-titik ni sampai 67. Jadi 7 tambah 5, 12, 12 tambah 5, 17. 17 tambah 5, 22. Okey, 22. Kamu tambah lagi kat sini pun kamu kena tambah 5. 22 kamu tambah 5, maknanya kamu dapat 27. Tambah lagi 5 dapat 32. Tambah 5 lagi 37. Tambah 5 lagi 42. Weh, banyak tu nak tulis. 42. Tambah 5 lagi 47. Tambah 5 52. 57. 62. Dan yang terakhir tadi berapa? 67. Ni dia kelas. Nampak tak? Nampak? Kita dah ada susunan dia. 7, 12, 7. Tadi semua tambah 5, tambah 5. Kita dah dapat pola dia. Daripada sini tadi, daripada kita dah lengkapkan susunan ni, barulah kita nak cari apa dia pola nombor genap dengan pola nombor ganjil. Baik, yang pertama, cikgu nak cari nombor ganjil. Senang je kan? Nombor ganjil. Jadi langkah pertama, kamu senaraikan semua nombor ganjil daripada susunan nombor ni tadi. So ni ada 3 step lah. Langkah pertama tadi, tentukan dulu tertib susunan. Kenapa nak tentukan tertib susunan? Tertib menaik ke menurun? Sebab kita nak tahu apa pola dia. Kenapa nak tahu pola dia? Sebab ada tempat kosong yang kamu kena isi ni. Itu kamu nak cari pola dia. Okay, lepas tu kamu dah dapat senaraikan semua nombor. Daripada situ baru kamu cari pola untuk nombor ganjil. Senarai nombor ni. Dah tahu kan mana nombor ganjil? Apa dia nombor ganjil dalam senarai ni? Nombor ganjil ialah 7, okay? 17, 27, 37, 47, 57 dan 67. Okey, ini yang dikatakan nombor ganjil. Apa dia? Tak percaya, kamu cubalah. Kamu bahagi dengan 2. Tentu ada baki. Ini semua nombor ganjil. Sekarang daripada susunan nombor ganjil yang kita dah dapat dengan tertib menaik, kita kena tentukan pola untuk nombor ganjil ni. Okey. 7 nak pergi 17. Senang je kelas, tekan kalkulator. Ni tertib menaik kan? Bila tertib menaik, maksudnya operasi tambah lah. Ambil 17, kamu tolak dengan 7. Tambah 10. Daripada 17 nak pergi 27. Maksudnya tambah 10. Daripada 27 nak pergi 37. Tambah 10. Okey, confirm lah. Yang lain ni pun semua kamu kena tambah 10. Okey, apa kesimpulan kita boleh buat dekat sini? Polanya. Jadi polanya ialah menambah 10 kepada nombor berikutnya. Ini untuk nombor ganjil. Okey, seterusnya kita buat untuk nombor genap. Soalan yang kedua, dia nak cari pola atau kenal pasti pola untuk nombor genap. Tengok balik susunan tadi, 7 sampai 67. Yang mana nombor genap? Senang je. Nombor genap confirm boleh bahagi dengan 2. Bahagi tepat, tak ada baki lah. Iaitu 12, 22, 32, 42, 52 dan 62. Okey, sekarang kita tengok daripada susunan ni tertib apa? Tertib menaik. Kalau tertib menaik, sudah tentulah operasi
tambah ataupun operasi bahagi. Kita cuba operasi tambah dulu. 12 pergi 22 tambah 10. 22 pergi 32 tambah 10. 32 pergi 42 pun tambah 10. Yang lain ni confirm lah. Dia kalau kamu tengok dua je nombor dah sekata, dah sama, confirm yang lain tu pun sama. Jadi apa polanya? Kita boleh buat kesimpulan polanya ialah menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey kelas, tu je, senang kan? Ini kita belajar sampai ni. Okay, daripada pengetahuan ni kita akan belajar nanti nombor Fibonacci.